الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Hadirin muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kebetulan kita boleh bersama dan insya-Allah saya akan sambung lagi munakasyah atau perbincangan berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih lagi dalam perbahasan akidah Islamiyah adalah akidah yang didirikan di atas asas dalil yaqiniyah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sa'id menulis lagi dalam kitabnya, menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh melalui dua jalan, sama ada akliyah ataupun nakliyah, yang telah kita sebut sebelum ini. Akliyah ialah berasaskan akal, nakliyah adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita juga telah melihat contoh bahawa akal tidak menyempurnakan tauhid kita, sehinggalah dibuktikan dan dijelaskan oleh dalil nakliyah. Akal boleh menafikan berhala, akal boleh menafikan segala kesongsangan ibadat yang dilakukan tanpa pedoman yang benar. Tetapi akal tidak cukup untuk mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka sesiapa yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang kita sebut tadi adalah dikira sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, membuktikan kewujudannya, yakni kewujudan Allah Subhanahu wa taala,
serta mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah dengan ketuhanannya, adalah berasaskan dalil nakli seperti firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Antaranya di dalam suratul A'raf pada ayat ke-54 Allah taala berfirman kepada kita, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri la lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, manusia sebelum kedatangan Islam, setelah berselisih masa yang lama dengan Nabi yang sebelumnya, berada dalam keadaan sesat. Seperti ayat yang kita baca dalam muqaddimah tadi, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesat yang sangat jauh, disebabkan tidak ada petunjuk dan orang yang membawa petunjuk, kerana terlalu lama tempoh berpisah antara Nabi dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam keadaan itu mereka kebingungan, siapa sebenarnya Tuhan? Adakah berhala yang mereka sembah itu Tuhan? Sebenarnya mereka bingung. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kisah-kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, antara yang Allah tonjolkan dalam bentuk perdebatan ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia tanya ayah dia, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai bapakku yang sangat aku sayang, mengapa kamu sembah sesuatu yang tidak melihat dan tidak mendengar? Masa tu ayah dia was-was lalu, tak boleh nak jawab. Kerana semua akal tidak boleh menolak bahawa batu itu tidak mendengar. Tak ada akal yang boleh tolak dakwaan bahawa batu itu tidak mendengar. Batu bahasa Melayu ada perumpamaan seperti anjing menyalak bukit. Betul tak? Supaya anjing salak bukit, dia tak memberi manfaat di situ. Dan dia tidak pula melihat. Sebab tu kalau kita tengok masyarakat yang menyembah berhala, maksiat yang dilakukan bukan jauh depan berhala. Betul tak? Sebab mereka sebenarnya taraddud, was-was, tengok tak tengok, tengok tak tengok. Tengok tak tengok. Jadi persoalan itu tidak mampu dijawab, sehinggalah datang seorang laki-laki kepada mereka yang mengemukakan suatu bukti bahawa berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu mereka buat bengong-bengong, kata Allah Ta'ala, seperti Allah sebut dalam surah Yunus, akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Allah sebut akana linnasi ajaban an awhayna. Pada waktu itu orang-orang Makkah seolah-olah hairan apabila kami mewahyukan kepada seorang dari kalangan mereka untuk menerangkan agama ini. Tak kala Nabi ngajar, dia buat-buat bengong. Nampak ni tuan-tuan? Sebenarnya mereka hampir pasti jawapan Muhammad itu benar, tapi mereka ragu dan taraddud. Nak kata berhala tu betul pun taraddud, nak kata hak Muhammad betul pun taraddud. Sebab ni baru.
Lama orang tak mengajar kita. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diajar oleh Allah untuk memberitahu kepada mereka bukti bahawa Allah lah Tuhan yang mencipta. Dialah Tuhan yang disembah. Dialah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang sebenar, yang dicerahkan menjadi rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kalau untuk belajar tu tuan-tuan, yang kita bincang dah dulu, kita tak payah balik saat nak Maturidiyah ke, Asy'ariyah ke, Salafi ke, kerana dia hanya satu metod untuk mengenali Allah. Berlaku demikian disebabkan zaman dan fitnah yang berbeza-beza. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka salah satu dalil Nabi bacakan kepada mereka, dan ini menjadi dalil kepada kita bila kita membaca Quran bahawa Allah lah Tuhan yang sebenarnya mencipta. Kita nak tahu orang buat satu benda dengan tak buat satu benda, bila kita tanya bukti, betul ke dia buat air ni? Contoh, dia kata dia lah pengilang kaktus. Kan? Betul. Kita bukannya botol dia plastik ke kaca pula. Dia pun ada nak ayat dia dah. Kalau dia pengilang, dia mesti tahu botol dia, kap dia dalam bentuk plastik. Kita pun tanya lagi, dia kata plastik. Baik, plastik tu bahan apa sebenarnya? Dia pun tak boleh nak ayat. Sebab plastik pelbagai-bagai, betul tak? Ada syarikat ni guna plastik gini, ada syarikat ni guna plastik gini, atas alasan yang berbeza-beza. Ada syarikat guna plastik yang tak boleh dilukis, ada syarikat guna plastik yang boleh lukis dengan sendiri. Jadi bila dia tak boleh rayak, bukti bukan dia yang buat, maka Allah Ta'ala mengajar kita. Dan itulah fitrah manusia sebenarnya. Manusia boleh percaya bila boleh dibuktikan. Betul kan? Pi kata air itu dalam bergelas plastik, dan plastiknya mengandungi bahan gani sesuai dan sangat baik untuk menghindari kanser. Tambah pula betul tak? Contoh, dia boleh rayak habis licin, kan? Dan kami menggunakan kaedah osmosis laga pola, kan? Bahan yang ada dalam tu ada tu, dia boleh rayak. Maka cukup untuk mengiknatkan kita bahawa dia adalah pengilang. Bukan pengilang. Maka Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu lah sebenarnya, yakni Allah. Disebut itu. Inna rabbakum, Allah, Tuhanmu sebenarnya Allah, yakni Tuhan yang mencipta. Dalam ayat ni yang pertama kita bahas ni bahawa Tuhan yang mencipta, yang disebut dengan Rabb, dan mentadbir ciptaannya. Wajib kita beriman. Nanti lepas ni kita akan bincang secara detail bahawa Allah adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir ciptaannya. Tak cukup seorang tu beriman Allah mencipta, tak cukup. Bila kita hanya beriman bahawa Allah Maha Mencipta, tak beriman bahawa Allah mentadbir ciptaannya, itu jadi cacah melupau habis. Kita dah ingat kemarau ni sebab matahari. Boleh faham kan? Kita lupa bahawa Allah mentadbir matahari. Kita dah ingat hujan ni sebab kelembapan. Awan gitu, awan gini terhasillah hujan. Kita akan kata gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbir ciptaannya. Allah tahu berapa hari nak pergi kemarau. Allah tahu manusia ni dia berasa gagah berapa hari nak suruh dia jadi bengong. Cukup dia pergi kemarau lebih kurang sebulan. Bengong ambil kita tu lah. Bengong tu tak, macam-macam hal berlaku. Betul tak betul? Ini keadaan. Seminggu pergi kemarau setara ni manusia. Lalu manusia pun tiba-tiba mari hujan, dia pun berasa seronok. Berat tergelang estima kalau lupa. Bengong pula. Kena hujan setengah hari. Habis kereta tergelang. Kenapa manusia ni dia, orang Kelantan kata mangga. Mangga nak terjemah mana mangga ni? Mangga.
dia takabur, ada. Dia berasa dia boleh mengatasi segala-galanya. Sedangkan tak layak bagi manusia memiliki sifat takabur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat, dia cipta. Dan dalam tazkirah Jumaat kita berhenti kat tu dulu kan. Hak mari Jumaat sinilah. Kata ingat. Sebab tazkirah Jumaat pun kita bincang bab istiqamah dalam beriman kepada Allah. Kita juga bincang tentang akidah yang pertama. Lepas ni insya-Allah syariat yang kedua, iaitu berkenaan dengan pengamalan ibadah fiqh syariat. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut dialah Tuhan. Inna rabbakum. Quran kita akan jumpa inna rabbakum. Kadang-kadang kita jumpa dengan ilah, rabbun dan ilahun. Sebab tu ulama bahas isu uluhiyah dan rububiyah. Kerana Allah sebut gitu. La ilaha illa hu. Betul kan? Siapa dia? Huwallahu la ilaha illa. Sebut dialah Allah, Tuhan yang disembah, tidak ada selainnya yang disembah. Inna rabbakum Allah, dialah Tuhan kamu yang mencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit ni dan bumi ni setiap lapisnya fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 masa. Berhala pernah boleh raya? Tak boleh, betul tak? Tinggal kita tanya kan. Jiran kita mungkin petang-petang kami teng. Kaji dengar. Kaji dengar kan? Bang pelita penuh rumah tu dah. Dia ajak bunyi tek kat maghrib. Kaji dengar. Kata kaji. Bukan jiwa sekedar ni. Duduk semayang tu dah. Mereka rajin semayang tu dah. Hari Selasa lain tu kan. Hari Khamis lain, hari Jumaat lain. Nah kan. Tinggal tanya dia. Okey. Gajah tu yang gajah masalah sikit sensitif. Ya. Gajah tu yang paling sensitif lah kan. Adakah dia yang mencipta langit atau dia yang mencipta bumi, atau tak ada gajah tu kalau tak ada ikan? Pak mana saya nak jawab gajah? Sudah pasti mereka akan ragu-ragu untuk menjawab. Kerana semua orang tahu, seperti Ibrahim tanya ayah dia, "Apa ayah?" Ibrahim tanya, "Liman?" "Apa ayah?" "Apa ayah disembah ni?" Ayah dia tak ada jawapan tu. Sebaliknya ayah dia jawab, "Kadzalika wajadna aba'ana." Gitulah kami dapati untuk nenek moyang kami dulu buat. Nampak tak? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Kami dapati mereka buat lagu itu. Itu mafhum daripada Quran dalam kisah Ibrahim dan ayahnya. Bila Ibrahim tanya sesoalan, balas dulu. Tanya soalan tu sebalah. Siapa ayah dia kata, la illam tantahi la arjumannak, dalam surah Maryam. Ibrahim, kalau mu tak berhenti, aku bunuh. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tanya tak boleh jawab. Undang-undang tu, betul tak? Ini masalah besar. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah dia menciptakannya, selesai dalam 6 masa. Lagu mana 6 masa, lagu mana proses, waktu Allah rahsia. Dia tak cerita kita, dia rayak, dia buat pada 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Yushil lailan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Lalu dia pun cakap benda hak kita tengok lama dah, kita tengok, kita perhati, kita tanya tapi tak ada jawapan. Hari itu Allah jawab. Allah kata setelah ia bersemayam di atas arasnya, lalu ia melindungi malam dengan siang.
yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti, dan ia pula menciptakan matahari serta bulan-bulan serta bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya yang bergerak dengan perintahnya. Semua tergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bertemu mereka itu tersilap dalam laluan masing-masing yang kita baca semua dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak pernah jumpa kan? 2 hari panjang pernah jumpa, sebab matahari berlambang dengan bulan. Betul kan? Tak pernah, betul tak? Tak pernah. Malam 2 kali direct, tak ada siang, sebab bulan nak pitah matahari berlaku. Tak berlaku. Yasin kita baca tak? Sebab tu kita lebih pandai orang Islam ni tentang cakrawala daripada NASA lama kan? Tapi kita mendahului fakta NASA. Setelah saya mempelajari sains, saya mendapati bahawa matahari, bulan dan segala planet itu mempunyai orbit atau berjalan di atas laluan masing-masing. Padahal jak kecil lagi dia jumpa fakta tu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. NASA hanya boleh buktikan melalui kajian gerak. Yasin dia dapat tahu bahawa Tuhan yang menggerakkannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Betul kan? Itu adalah suatu yang telah diperintah, ditetapkan oleh Allah yang maha gagah lagi maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kata pada kita, dialah sebenarnya Tuhan yang menciptakan. Yakni Allah adalah Tuhan yang maha mencipta langit dan bumi pada 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya untuk mengatur dan mentadbir ciptaannya, seperti malam dan siang yang bersilih ganti, matahari, bulan, bintang yang bergerak, semuanya di atas pergerakan yang sekata yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maka maha suci Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Mengapa ayat ni ditutup dengan tasbih dan mensucikan Allah? Yasin tutup dengan Fasubhanalladzi biyadihi malakut. Ayat ni tutup dengan Tabarakallah. Makna dia sama, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keadaan manusia terlalu sesat dalam memberi tanggapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk berasa Allah tidak berupaya, kita duk berasa Allah tidak tahu, kita duk berasa Allah tu macam tak peduli kita. Maka sebab tu Allah sebut Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul Alamin. Dialah sebenarnya Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Biasa ayat-ayat seperti ini akan disusuli dengan tasbih, kerana manusia terlalu banyak salah tanggap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman biasa disusuli dahului dengan innama kalau kita baca Quran, sebab nak memperbetulkan salah tanggap manusia. Manusia dia rasa betul dah, Allah kata tak lagi, hak sebenarnya lagu ni. Bereklah Quran, kita akan jumpa soal jawab ini secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tengok yang kedua, Allah cakap pula tentang dialah Tuhan yang berhak disembah. Kata Allah Ta'ala, innani anallah, akulah Tuhan, yakni Allah. La ilaha illa ana, tak ada dah Tuhan hak lain selain daripada aku.
fa'budni, maka sembahlah aku. Takkan tak pernah royak pun, betul tak? Tak pernah royak. Berhala pernah royak? Tak pernah, betul tak? Kalimah-kalimah ibadat itu hanya direka saja. Ya, direka. Tak percaya? Dia panggil seorang Buddha, dia tulis di belakang kereta dia, Namo Amitabha. Ni wahyu bila ni? Kuk mana? Boleh faham? Siapa sebenarnya yang menerima wahyu itu? Cara nak puji Tuhan, nak tunduk Tuhan, sebut tadi tu. Mereka tidak ada suatu sumber dan tidak ada suatu bukti yang jelas, melainkan mereka akan mengagak-ngagak sahaja, akan diagak-agak sahaja. Sebab berhala itu bukan Tuhan yang mewahyukan sesuatu. Yang bercakap tidak, dia bukan Tuhan, dan dia tidak bercakap dengan hamba, sebab tidak ada hamba, tidak ada yang diciptakannya. Bahkan dia yang dicipta dua kali. Allah menciptakan dia sebagai tanah, lalu orang cipta sekali lagi sebagai berhala. Lemahnya dia dua kali kena buat baru jadi. Itu pun kaku keras. Nampak ni? Keras tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, maka oleh itu dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas apa yang kita sebut tadi, bahawa Allah bercakap tentang diri dia sekali, dia cakap bahawa dia yang mencipta. Sebab ini untuk menafikan tanggapan manusia bahawa berhala-berhala yang mencipta. Kemudian dia bercakap bahawa dialah Tuhan yang disembah. Dia belaka, dia yang buat, dia yang disembah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah dia sebagai Tuhan yang mencipta dan sebagai Tuhan yang berhak disembah. Kerana manusia beranggapan ada lagi hak lain yang disembah, sedangkan tidak layak disembah. Lalu Allah Ta'ala berfirman pula di dalam ayat yang lain, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil 'arsy amma yasifun." Untuk memberitahu betapa salahnya suatu tanggapan Tuhan itu lebih daripada satu. Allah Ta'ala menurunkan suatu kenyataan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah," kalaulah di bumi itu mempunyai Tuhan yang berbeza dengan Tuhan yang ada di langit. Sebab manusia kan pelbagai. Orang Rom Tuhan macam-macam, betul tak? Nak perang sembah hak ni, betul tak? Nak menanam sembah hak ni, nak berenang di laut sembah hak ni. Orang Melayu zaman dulu lah, betul tak? Hak ke laut pergi sembelih lembu patah, betul tak? Hak menanam padi macam-macam pula cara dia. Dewa yang pelbagai jenis, keperluan dilaksanakan mengikut Tuhan yang berbeza-beza. Lalu Allah kata, sebenarnya akal manusia ni telah percaya kalau ada dua yang berkuasa, sudah pasti akan bertemu. Betul tak? Surah pengerusi biasa seorang, SU biasa seorang, betul kan? Imam biasa tiga. Perasan tak? Tiga-tiga imam ni sebenarnya silap. Tapi tak tunjuk lah. Tak tunjuk tuan-tuan. Bila jumpa khilaf, bila bawa ustaz pergi makan kedai lepas kuliah. Bulan pertama imam 2 makan. Minggu bulan kedua imam 3 makan. Kita dengan khilaf rupanya. Bukan sikit-sikit, parok-parok. Nampak tak? Bila satu jawatan ada lebih pada seorang, mesti khilaf. Mesti khilaf. Kalau lantik 2 pengerusi, lagi besar khilaf. Tidak betul. Lantik 2 pengerusi. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada khilaf. Khilaf yang kadang-kadang itu tidak lagi membawa suatu pertemuan, tak akan, melainkan pertembungan yang membawa kebinasaan. Apatah lagi kalau bercakap tentang ketuhanan. Kata Allah Ta'ala, kalaulah di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan selain daripada Allah,
la fasadata, nescaya kedua-duanya akan binasa disebabkan pertembungan yang akan berlaku. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Yakni orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang kafir menyifatkan Tuhan dengan pelbagai sifat. Hak tu gini, hak tu gini, hak tu Tuhan ni, hak tu Tuhan tu. Tengok orang India kan banyak Tuhan, betul tak tu? Ada hak tangan banyak, ada tangan sikit, ada tak pakai baju, betul tak? Ada ekor monyet, betul kan? Macam-macam keadaan. Jadi kata Allah, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Tengok ayat ni sekali lagi kita jumpa tasbih. Kita sepatutnya kena banyak mengucap tasbih kerana kita sendiri banyak salah tanggap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh kerana dunia ni merangsang kita untuk lalai, kita lupa. Maka Allah jadikan tasbih ni nikmat kepada ahli syurga. Antaranya Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita daripada hadis sahih yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu zumratin talijul jannah. Ada satu kumpulan manusia pada hari akhirat nanti yang mula-mula sekali masuk syurga. Doa lah tuan-tuan. Dengar hak ni buat dah tahu macam Obama mari. Ini lebih besar ni, golongan yang pertama masuk syurga. Nabi sebut ada riwayat kata 70,000 orang, ada kata 700,000 orang. Wallahu a'lam bilangannya. Yang penting ada golongan yang pertama, yang kedua dan berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka pada hari itu bercahaya seperti bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni selalu sebut tentang riak wajah dengan bulan. Tak jumpa lagi Nabi kata seperti dacing. Tak jumpa tentang dia sebut bulan semua tu kan. Lailatul Badri, iaitu seperti bulan pada malam bulan purnama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, kata Nabi, tidak lagi membuang kohak dan tidak lagi membuang ludah dan tidak lagi mereka berak di dalam syurga. Dalam satu riwayat yang pernah kita baca dulu, sahabat tanya hadis lain, fama balut ta'am, habis itu mereka kan makan ya Rasulullah. Betul tak? Kita kan makan sikit ya, makan jeruk paus 2 keping ya, berak 4 kali. Betul tak? Sikit makan, berak banyak. Sahabat tanya, lagu mana dalam syurga bukan makan sekeping 2 keping? Betul kan? Sampai Allah kata kulu washrabu hani'an, makanlah, minumlah sepuas-puasnya, senikmat-nikmatnya. Gapana? Walahmi tayrin mimma yashtahun, Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Allah, dahsyatnya. Nak gapo? Tiba-tiba tak berak. Kan? Kejut sahabat. Mengapa sahabat tanya? Benarnya Yahudi duk bincang pokok ahli kitab. Kata orang Yahudi, ahli syurga tak makan dan tidak minum. Sebab mereka tahu ahli syurga tak berak, tak kecil. Boleh faham tak? Jadi kata orang Yahudi, dia guna akal, ahli syurga tak makan, tak minum. Boleh tak? Lalu sahabat tanya Nabi, lagu mana makanan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Allah gantikan dengan peluh apabila ia keluar seperti haruman kasturi. Nampak tak? Kita makan jepuk pisang, bau wangi-wangi, tak pisang mah tu tak? Tapi ketuk wangi tak? Tak ada tu kan? Tak ada tu ketuk. Makan pisang bau sedap. Betul? Setengah orang tambah pula vanila, nak suruh ada bau lagi, betul kan? Macam-macam jenis pada kuih tu ada bau. Ketuk bang tak? Hak masuk tadi. Tak ada, betul kan? Ketuk baru berak sekira lah, betul kan? Dalam syurga tak ada benda buruk walaupun sebegitu, tuan-tuan. Allah keluarkan peluh seperti bauan kasturi. Allah dahsyat. Baik, tinggal satu. Nabi kata lagi,
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka itu akan dikurniakan 2 orang isteri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang kata. Atas dunia seorang pun isteri orang payah kata. 2. Hak ni hak pertama hak pertama masuk syurga 2. Tuan-tuan kan minta bulan puasa wa bi hurin ain mutazawijin. Betul tak? Cara minta power tu kan. Tuhan, aku nak nikah dengan bidadari. Terawih lepas 8 hari klik. Tapi nak nikah dengan bidadari. Patan tu bila suruh autiru guru balik lalu. Autiru balik lalu. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi, yura mukha suqihima min wara'il lahmi minal husni. Lagu mana keadaan isteri itu cantiknya ia, kata Nabi, sehingga betisnya itu dilihat sumsumnya di sebalik daging. Allah. Ya, tengok. Kalau begitu lagu mana? Mana kuliah sekali-sekala habis lambat boleh ada tak? Sebab bini kita rumah, kalau korang betis boleh tulis nama pelik kereta. Betul kan? Kau nampak tulang sumsum? Nampak? Kak, Nabi buat perumpamaan dengan betis, Allah beritahu. Atas dunia kau orang sebut betis tak? Betul tak? Comelnya wanita, betis bunting padi. Betul? Betul kan? Baru kata comel. Kalau betis kau kuda belang, tak comel. Tu berlari jauh boleh. Ini keadaan tuan-tuan. Rupanya fitrah kita ni sama bab comel ni. Betis. Allah. Rupanya orang puas comel pada betis, bukan pada muka. Jadi Nabi kata comelnya isteri itu sehingga nampak tulang sumsumnya di sebalik dagingnya minal husni, disebabkan terlalu comel Allah buat wanita. Batu wanita bukan kerja dia kerja. Kerja dia ialah ubat penenang. Allah sebut dalam Quran. Betul tak? Litaskunu ilaiha. Betul kan? Tapi lah ni tak jadi, kena beli ayam serama baru tenang. Tengok bini tak tenang tu, kena beli ayam serama seka baru tenang. Betul tak? Burung puyuh, burung serindik pun kat pagar rumah. Tengok ke bini jadi perang tu. Wallahu a'lam baqaw. Sebab tu wanita kalau faham ayat ni, puan-puan belakang nampak nak marah betul. Kalau faham ayat tadi, bangun pagi isteri suami kita kata, ya siap tak lagi? Nak ajak pergi kerja, boleh faham? Kalau suami tanya lagu tu, isteri kena sebut, how dare you? Sebut gitu. Boleh faham ke tak ni? Tengok dia tak suka beri kelebihan. Allah beri kelebihan pada wanita. Rugi suami yang berbuat demikian. Kerana wanita diciptakan sebagai pengaman. Allah sebut litaskunu ilaiha, bukan disuruh bekerja. Kita duduk gendong pagi-pagi kita tak? Sebab tu balik nak tenang kena tengok ayam serama. Sebab dua-dua penat. Kan? Maka muslimat belakang hari ni dapat satu bahasa. Kan? Kalau suami ajak pergi kerja sebut how dare you. Kan? Celaka sungguh anda. Kan? Tegamuk Tuhan kata litaskunu ilaiha, hari ni kita suruh pergi kerja. Kan? Malah betul tak tu? Hak mana isteri kerja tak pakar lah tu. Nabi sebut dalam hadis antara tanda kiamat ialah apabila isteri membantu perniagaan suami. Apa maksud hadis ni? Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, maksudnya bila wanita bekerja seperti lelaki bekerja. Jadi mulai malam ni balik buat planning lah lagu mana nak berhentikan isteri bekerja. Sebenarnya salah suami ke salah kerajaan? Sebenarnya salah kerajaan. Maksudnya bila peluang beli menjadi kecil, kuasa beli menjadi kecil, isteri kena support. Betul tak betul? Betul. Betul. Tak berani juga. Nisah mari tak pergi GST ni. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bolehlah selagi
Lalu depan parlimen tu, how dare you. Sebab di situlah keputusan yang menyebabkan porak-porandanya keluar. Hadirin berkata, sensitif. Tak. Sensitif Tidak Syekh. Baru nampak senyum. Tak berani nak takbir. Baik, hadirin dikasihi Allah. Itulah isteri dalam syurga comel, kata Nabi. Quran pula tambah. Quran kata apa? Bukan setakat comel. Lahum azwajun mutahharah. Bagi mereka itu isteri-isteri yang mutahharah. Bukan maksud suci daripada haid dan nifas saja. Maksud mutahharah ini ialah mereka itu mempunyai pandangan yang tidak pernah diangkat pada lelaki lain. Hati dan perasaan tidak pernah muyul pada lelaki lain. Ini ramai. Mari terawih, jemput Tok Imara. Dalam balik isteri bisik ke suami. Sedap suara imam. Handsome tuannya. Celaka tu. Atas dunia. Hak tu hak mari semayang tu. Hak mari semayang. Hati boleh lagi muyul. Boleh royak ke tok lelaki. Perasan tak? Teruk tak teruk hari ni. Dalam syurga, azwajun mutahhar. Nak ke tak? Kalau nak kuliah boleh berhenti lambat. Betul kan? Sebab nak masuk syurga, hak inilah yang membawa kita sabar dalam beribadah. Baik tuan-tuan, tak apa. Syahid kita dalam hadis ni nak rakyat Nabi sambung lagi. Mereka tidak berkhilaf lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula bergaduh. Qulubuhum wahid. Pada hari itu hati mereka menjadi satu. Atas dunia hati mereka syatta. Betul kan? Bala kita atas dunia ni. Dua orang isteri jarang duduk sekali, betul tak? Nampak macam reda, mulut terang buka Facebook nak tahu. Apa kata isteri pertama? Boleh faham tak? Rapatnya, betul tak? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan. Hari itu dah qulubuhum wahid. Satu je. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi situ kita faham. Orang tak sepak nak bala, tak sepak nak gatu, nak gani, nak deki tak ada. Batu anugerah boleh nikah dua, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang berlaku ialah yusabbihunallaha bukratan wa ashiya. Mereka itu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Itu nikmat. Rupanya bila kita boleh sebut subhanallah, ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada ahli syurga. Atas dunia tak ada. Kadang-kadang sebut bahagia lebih banyak pada subhanallah. Faham? Sebut bahagia lebih banyak daripada subhanallah. Kadang-kadang kita sebut subhanallah tapi kita tak faham. Sebab tu ada orang lepas sembahyang dia tunggu dia tak balik. Walaupun dia dapat mesej isteri pesan suruh balik segera, tak balik. Sebab nak berapi tasbih, tahmid dan takbir. Suami habis dah sampai luar tu dia pun cucu apa. Tadi dia kata subhanallah, maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Salah satu yang Allah istihar diri dia ialah innallaha kana alaikum raqiba. Ketahuilah Allah itu ke atas kamu maha memerhatikan. Sebab tu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, begitulah syarran yarah. Mithqala dzarrah Allah tengok belaka sebab sifat dia kana alaikum raqiba. Habis apa kita syak rokok pintu masjid? Sebab subhanallah tadi yang kita lafaz bukan sebab kita nak lafaz. Subhanallah yang kita sebut tadi bukan kerana hidayah. Dia hanya suatu perhiasan biasa disebabkan kita terbiasa berbuat demikian. Biasa. Maka
berhati-hatilah dalam kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hendaklah memuji Allah dengan sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai sebut lepas tu buat maksiat kau sekok dan sekali. Boleh faham? Dengan sengaja dan dengan orang panggil bersenang lenang yang Allah sebut dalam surah Yasin itu, fa idza huwa khasimun mubin. Kita tengok ni lah, orang panggil apa? Hudud ni kan. Dewan Undangan Negeri Terengganu telah sebulan suara, maknanya kerajaan menolak. Kalau kerajaan Pulau Pinang boleh tak kira tu. Ni kerajaan Negeri Terengganu. Darul Iman. Bukan Darul Nifaq, betul? Darul Iman. Hak pertama tolak hudud ialah Negeri Terengganu. Negeri apa? Ulul Albab. Negeri Terengganu lah, negeri ada sedikit banyak. Siapa hak tak boleh semayang pun ada. Betul tak? Banyaknya sedikit. Tiba-tiba yang terawal menolak cadangan pelaksanaan hudud. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah, maka tasbih satu kalimah yang sangat hebat dalam hubungan kita dengan Tuhan yang mencipta kita. Maka sebutlah dengan sebaik-baik sebutan bila kita bertasbih kepada Allah. Tengoklah ayat-ayat yang menjadi dalil kepada ketuhanan Allah ditutup dengan tasbih. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ayat kita baca tadi pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman lagi. Ni contoh ni muqaddimah nak sebut bahawa akidah ni adalah didirikan di atas dalil. Apa kita percaya begini? Sebab ada dalil, ada bukti. Selain daripada akal kita telah menolak berhala, Al-Quran juga memberitahu bahawa berhala itu memang tidak melihat dan tidak mendengar. Dia bukan Tuhan, dia hanya makhluk. Dua kali makhluk ke atasnya. Satu dia tanah yang Allah cipta, satu lagi dia berhala yang diciptakan oleh manusia lemahnya. Nak jadi dia tu dua kali. Tiba-tiba manusia anggap dia paling hebat sekali. Betul tak tu? Sebab tu kalau pergi kedai Cina, dia tanya sekali kedai Cina, kenapa janggut tak terurus? Kat janggut takkan dia tu berdebu tu kan, bahan dicolok saja. Sekali kawan saya dia pergi kedai Cina sini dekat Subang Mistari. Dia masuk, dia tengok ada buah limau, buah oren tu kan. Dia masuk, dia pergi kat takkan tadi, tak makan ke? Sekali Cina tu buka, dia tengok dia. Dia pergi kat takkan, dia tanya, tak makan ke? Sebab apa dia buat gitu saja? Dia nak cakap dengan Cina tu, boleh faham tak? Kalau Cina tu marah, boleh debat lah. Itu salah satu kaedah. Tapi kaedah tu dia panggil kaedah hit and run. Kena berani tanggung lah. Dakwah ni pelbagai cara tu dah. Ada kaedah boleh nyakit, boleh tahan sakit, boleh buat kaedah tu. Apapun dakwahlah bil hikmah kata Allah Taala. Kalau kita ada cara lebih baik, guna kaedah lebih baik. Tapi jangan sampai kita menyebut semua agama ada hak. Tak betul kita cakap itu. Boleh faham? Tidak ada paksaan dalam beragama, bukan bererti setiap orang, setiap agama itu adalah benar. Makna kalau habis kita rakyat dia tak erti juga dan tak mau faham juga, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang faham maksud kenyataan Quran, orang India, orang Cina yang bukan Islam, orang kafir mana sekalipun, dia sedikit tidak tergugat duduk dalam negara Islam. Dan Islam bukan ancaman bagi kehidupan mereka. Jadinya hari ini orang salah faham dan melemparkan pandangan buruk terhadap Islam. Jahatnya orang Islam sendiri yang buat demikian. Sebab tu ada orang sedih bila kapasi mati. Bukan sedih sebab tak ada dah orang yang kata langkah mayat saya dulu untuk buat hudud. Orang sedih sebab tak ada isu dah nak buat lepas ni. Boleh faham tak tuan-tuan?
Tadi ada orang sedih. Celaka, habis modal. Kan, benda ni kalau isu hidupnya berat lebih apa sih? Itu dah tu. Lebih. Dan ni bila dia mati ada habis kita jeng. Ada juga orang lagu tu. Dahsyat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah berfirman lagi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah memberi pula kenyataan. Sepanjang interaksi manusia dengan berhala, mereka tak pernah perolehi perkara ni. Apa benda? Adakah betul Tuhan itu tempat bergantung? Kalau tanya dia betul-betul, betul ke kamu beri pergantungan kamu kepada? Masa tu dia was-was. Orang Mekah was-was sebenarnya. Sebab tu orang Mekah cerita yang masyhur, apabila mereka bermusafir, mereka berasa nak dekat dengan Tuhan. Sebab setiap manusia berhajat pada Tuhan. Lalu mereka nak bawa berhala ada Mekah. Darah keldai muat dalam berat dalam muatan seorang ya, betul tak? Dengan 2 beg kiri kanan. Bubuh pula tak kongsa hajeng, betul tak? Jeng keldai tu tahan kerja biji saja-saja. Ni masalah. Jadi orang Mekah pun berfikir mereka ada makanan yang sepatutnya mereka bawa dalam perjalanan. Waktu dah rutin, mana berat dalam muatan, masuk sekali dah makanan tu. Apa dia? Kurma yang dilenik, kalau kita Kelantan panggil lepuk durian. Ada dodo, boleh faham? Makanan yang diubah suai ni mereka bentukkan menjadi berhala. Lalu kata mereka, ni cerita lepas mereka Islam lah. Apabila kami berada di perjalanan, bekalan makanan kami habis. Tuhan Allahus Samad, betul kan? Tempat bergantung bagi manusia, segala makhluk. Lagu mana nak gantung pada berhala? Doa ke dia ke upih kepala dia? Sudah. Takkan tu buah kurma merupakan makanan orang Mekah. Masa tu dia nak gantung dalam bentuk doa ke baik patah kepala. Pak mana lebih makbul? Sudah pasti memakan kepala berhala itu lebih mustajab. Tak perlu doa kenyang tu, betul tak? Puan, berjalan lagi, lapar lagi, tangan pula, kaki pula sampai licin. Licin. Maka kalau begitu, Tuhan dalam bentuk itu tidak menjadi tempat bergantung bagi manusia. Lalu Allah jawab, Allahus Samad. Dialah Tuhan yang menjadi tempat pergantungan bagi sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Sebab tu kita dah sehusing makhluk ada atas dunia ni pada hakikatnya. Yang orang Melayu sebut ulat di dalam batu pun ada makanan. Kenapa? Allah telah menyediakan bekalan masing-masing. Cuma kena cari, itu sahaja. Cara Allah buat, dia tak buat dalam bentuk kambing ada rupa, kambing tu kena duduk. Boleh faham? Begitulah kita boleh explore dunia ni dengan akal yang Allah beri. Sebab tu matematik, sains, fizik, kimia, ilmu kita mengaji ni semua untuk makan. Untuk makan ya. Pandaga ni makan sedap sikit. Nampak tak? Pandaga ni makan sedap sikit. Khodak pandaga satu boleh petang-petang apa dia? Sukung goreng. Betul tak betul? Pisang goreng. Ni hak jenis tak reti matematik sains, betul kan? Hak reti matematik sains tak makanlah sukung goreng, betul tak betul? KFC. Nampak tak? Hak pandai lagi tak makanlah KFC, dia pergi hak lebih hebat lagi, betul tak betul? Kan? Ini keadaan hadirin dikasihi Allah. Maka ilmu itu semua adalah untuk memandu kita hidup semata-mata. Bukan memandu kita nak hidup beragama dah. Memandu kita hidup nak kenyang, nak makan, nak minum, lagu mana nak hilang lapar. Dan sebab tu Nabi kata dengan mempelajari Al-Quran maka itulah yang lebih afdal. Sebab di samping kita makan, kita tahu kita ada Tuhan. Dan Tuhan itulah yang sepatutnya kita sembah. Dan akhirnya kita kata kerana dialah kita boleh makan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid, dia tak pernah beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Allah buat turun keterangan tentang dirinya.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak sekali-kali serupa dengan sesiapa pun, tak ada penyerupaan. Ni tengok muka iras-iras monyet. Betul tak? Contoh betul kan? Ada begitu. Kan? Ada macam baju betul kan? Ada macam warna hijau muka, warna kuning muka. Sekali tengok macam di luar orang panggil jangkaan kita. Yolo. Betul tak? Sebenarnya gitu. Yolo. Adakah itu Tuhan? Adakah itu kemuncak kecantikan? Kalau betul Tuhan, adakah itu kemuncak kesempurnaan? Akhirnya tak ada jawapan terhadap itu. Maka sebab tu Allah sebut lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, 3 jenis dalil ini sudah cukup untuk kita kenal di peringkat awal bahawa apa yang kita imani daripada agama ini adalah berasaskan dalil. Mengapa kita bergerak kerana ditolak oleh dalil dan bukti daripada Tuhan yang mewahyukannya kepada kita. Tidak seperti agama-agama lain wad'iyah atau wataniyah yang lain. Mereka bergerak dengan tanggapan ahli agama yang mereka sendiri reka dan cipta, bukan daripada sumber wahyu yang jelas. Tuhan yang mereka sembah tidak pernah bercakap walaupun sepatah. Bahkan kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, tak kala dia memeluk Islam, dia balik ke kampungnya selepas Fathu Makkah, dia minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku balik ke kampungku untuk membinasakan berhala di kampungku. Kampung dia ada tak komsa seperti Mekah, ada 360 kan, itu kan berhala di Mekah. Hari Fathu Mekah Nabi binasa kan. Maka Tufan minta izin dengan Nabi, Rasulullah, saya nak balik kampung boleh tak? Ada sel lagi dia. Dia minta izin dengan Nabi nak balik, tutup berhala tu. Nak ni? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, lalu Nabi izinkan. Apa berlaku? Tak kala dia balik ke kampungnya dan dia mula untuk membakar patungnya, kaum dia keluar. Kata, kalau kamu berani berbuat demikian, apakah kamu sanggup menerima akibatnya? Ada lagi kepercayaan kaum itu, tuan-tuan. Faham tak? Kaumnya Tufan ni menarik. Kaumnya tak semua beriman dengan dakwah yang disampaikan untuk beriman dengan Islam, tapi kaumnya tak pernah menghalang dia daripada menyampaikan dakwah, sebab credibility yang ada pada Tufan ni sangat hebat. Dia tak pernah disekat oleh kaumnya. Ini sejarah sangat menarik. Tapi tak terima. Ni masalah tuan-tuan. Boleh faham? Dia mari surah tak ada apa-apa. Boleh faham tak? Tapi tak terima pasal ni. Baca ayat mana, baca hadis mana, tak meleting, tak apa. Tapi kalau tengok, macam dia tak pernah percaya. Boleh faham tak? Dosa itulah dia buat, maksiat itulah dia buat. Dia tetap juga tidak setuju dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesen kaum di Daus. Tufal Amri Dawsi. Maka tak kala kaum dia mengancam, dia pun sebut sepatah perkataan. Dia kata, celakalah berhala ini. Sesungguhnya lahirku lebih dulu daripadamu. Faham tak tuan-tuan? Sebab berhala ni dicipta. Ada orang, umur dia tertanya Sami value, dia ke Murugan tu lebih tua? Contoh. Tahu yang Murugan kan? Murugan yang besar. Tahu? Patung dia. Tak tahu. Patung. Tu tepi batu kek papok sana. Yang Kan? Cuba tanya Sami value. Hak mana? Dia ke gatu tua? Siapa lebih tua? Sami value lah. Sami value lebih tua, betul tak? Lagu mana makhluk lebih tua pada Tuhan? Sudah. Ni ilmu Ayah Peng. Ayah Peng kata ilmu dia tua sehari berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat Ayah Peng punya ni dah. Sebab tu boleh tak jumpa cari Ayah Peng. Boleh faham kan masa dia sembunyi tu mana boleh jumpa. Wartawan sinar harian ni kau semua jumpa. Tiba-tiba terbit temu rama Ayah Peng dalam surat khabar Kosmo. Tapi PDRM kata tidak dapat dijejaki. Macam mana nak jejak Ayah Peng ada ilmu tua sehari pada Tuhan?
Kan? Ini masalah besar tuan. Ayah lah kali kena kecil mani. Hanya untuk ilmu dia puas hari dalam bab apa wallahu a'lam. Bab ayah kena kecil mani. Kan? Lemah juga Tuhan langit kononnya tidak. Tuhan langit. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati bahawa mereka tidak akan mampu untuk membuktikan bahawa berhala-berhala itu adalah Tuhan. Hadirin dikasihi Allah, maka oleh itu kata Syekh Sa'id, dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, seorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil akli ataupun dilihat secara ijmali, bukti-bukti orang panggil kauniyah ini untuk menyatakan bahawa Tuhanlah yang menciptakannya. Tapi setakat tu ya, Tuhanlah yang menciptakannya. Yang bukan tokon tu, bukan tokon ni, bukan berhala ni, bukan dewa ni. Man huwa, kau tu tak tahu. Sebab tu Allah jawab ke Nabi, Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan pertama turun pada Nabi ialah tentang penciptaan. Sebab soalan itu telah lama bermain di minda setiap manusia yang waras, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tentang dalil akli kita dah bincang panjang sebelum daripada ni. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, mudah-mudahan supaya kuliah kita kondusif. Kita belajar untuk, bukan kita lah, saya lah belajar untuk kerja awal. Sebab banyak komen kata bagus tapi tidak dapat dipahami disebabkan masa lama. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berhenti sini dulu. Akan datang kita sambung lagi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala perbahasan yang seterusnya, iaitu kepentingan akidah di dalam Islam. Apa gak kena betul akidah, sebab apa gak perlu faham apa itu akidah, mengapa perlu memiliki akidah yang sahihah. Insya-Allah kita akan tengok dalam perjumpaan yang akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita belajar ni bukan sebab kita tak pernah tahu, cuma kita nak seperti Syekh Sa'id sebut, untuk memeriksa balik keyakinan kita dan pegangan kita betul ke dengan pedoman daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita terima dan disampaikan menjadi peringatan kepada kita semua, termasuk saya yang berkata-kata di hadapan ini, usikum wa iyaya bitaqwallah. Mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dalam majlis ini, dan mudahan cita-cita kita untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.